Okey, Assalamualaikum, bersama saya WK Sokotumus. Okey, pada kali ini kita pergi ke penerangan berkenaan dengan 10 step pengurusan kelayahan tanah. Iaitu kita pergi kepada kandungan yang ketiga, iaitu info mengenai tanah. Okey, kita pergi ke info tersebut. Okey, untuk maklumat anda, jika ada klien yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri, kita kena pastikan tanah itu macam mana. Iaitulah keadaan persediaan di atas tanah dan sebagainya, yang menyebabkan kita boleh bina rumah tanpa ada masalah. Okey, jadi kita pergi kepada kandungan ini. Jika nak bina rumah, wajib pastikan dulu tanah klien ni. Okey, yang pertama adalah status apa. Okey, kebiasaan jika kita bercakap mengenai tanah, dia punya status ada 3, iaitu lot commercial, status bangunan dan juga pertanian. Okey, kebiasaannya komersial ini dia fokus kepada lebih kepada industri ataupun perniagaan, contoh tanah itu di tepi jalan dan sebagainya. Ataupun ada juga yang fokus kepada industri, yang mana lebih kepada pembinaan kilang ataupun industri proses. Seperti mana kita tengok tanah itu, dia fokus kepada pembinaan kilang. Alright. Okey, yang kedua adalah lot status bangunan, di mana kita tahu status bangunan ini memang tanah yang bersedia ataupun ready untuk dibina bangunan, sama ada pembinaan rumah ataupun lot kedai ataupun rumah atas awan seperti flat, kondo dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah pertanian. Kita juga sedia maklum bahawasanya tanah ini sebelum dia pergi kepada bangunan, kebanyakan tanah dia daripada pertanian. Okey, untuk pertanian ini kita kena tengok juga pertanian ini dia banyak kategori dia ataupun jenis dia. Okey, yang pertama kita boleh tengok tanah padi. Jika kita tengok tanah padi, kebanyakannya tanahnya lebih rendah dan juga keadaannya juga biasa berair lah. Okey, ada air untuk tanaman padi. Dan jika kita nak convert ataupun nak bina rumah atau tanah padi, semestinya kebiasaannya kita kena tambun tanah tu dahulu. Tambun tanah tu dulu sampai tanah itu ready ataupun kukuh, dia punya tapak dan juga stabil, barulah kita boleh bina bangunan di atas tanah tersebut. Jika kita bina juga tanah dalam keadaan padi, kebanyakannya ia akan menyebabkan masalah kepada bangunan untuk jangka masa, kerana menyebabkan keretakan kepada bangunan. Okey, itu faktor dia jika kita bina di atas tanah yang tidak stabil ataupun struktur dia tidak kuat. Okey, seterusnya tanah pertanian kelapa sawit. Okey, kebanyakan tanah kelapa sawit ini dia berada di pinggiran bukit dan kebanyakannya tanahnya beralun. Okey, beralun. Jika kita nak bina rumah di atas tanah kelapa sawit yang jenis beralun dan bukit ini, kita perlukan faktor ataupun kelulusan engineering yang sangat certified, kerana ia melibatkan ketahanan bangunan tersebut jika ada risk ataupun yang berkaitan dengan environment luar, contoh cuaca ataupun pengaliran air ataupun risiko kepada tanah runtuh. Jadi jika ingin membina rumah di atas tanah yang kelapa sawit ini, dia memerlukan pemeriksaan atau penelitian daripada pihak yang berwajib, seperti mana bahagian engineering, okey, arkitek dan sebagainya. Okey, dan seterusnya adalah tanah jenis pertanian, tanah jenis getah. Okey, untuk makluman, kebanyakannya klien mempunyai struktur tanah yang stabil, okey, daripada kalangan pertanian asalnya getah. Okey, apabila getah, ini bermakna ya. Okey, struktur getah ini bermakna struktur getah ini dia lebih kepada, okey, kalau anda perasan struktur getah ini kebanyakan tanah sangat stabil, yang mana kita akan clear sahaja tapak tersebut dan kita boleh membina rumah. Dan tapak daripada getah sebenarnya struktur tanah sangatlah stabil dan juga kuat dia punya struktur dia. Okey, ada lagi beberapa tanah daripada pertanian, okey, tetapi yang lebih ketara ataupun lebih umum, kebanyakannya membina, okey, rumah dari asalnya, pastikan tanah itu stabil dan juga kukuh. Okey, jika dia tidak kukuh ataupun rendah, anda ataupun klien tersebut kenalah tambun dulu, okey, tanah tersebut sehingga dalam keadaan betul-betul bersedia untuk membina rumah. Okey,
Seterusnya nombor 2 adalah penama dalam geran. Okey. Jika kita nak bina rumah ini, sebolehnya pemohon pinjaman tersebut pastikan ada nama di dalam geran. Sama ada individu ataupun hak milik orang ramai. Tetapi jika nak bina rumah tersebut nama ramai, jika nak buat tunai ataupun cash, tiada masalah. Kerana ramai yang tanya, kenapa kena ada nama di dalam geran? Sekarang ni ada beberapa bank yang terus yang meluluskan pinjaman jika pemohon itu tiada nama. Ada beberapa SOP ataupun cara yang diuatkan. Tetapi sebolehnya pemohon pinjaman tersebut dia kena ada nama dalam geran. Itu yang sebaiknya, kerana pemilikan itu penuh kepada hartanah tersebut. Ramai tanya kenapa nama kena ada di dalam geran. Ataupun pinjaman wajib ada nama. Kenapa? Sebab pertama sekali anda pemohon loan, anda nak buat pinjaman di mana-mana bank. Jadi semestinya apabila bank bagi anda duit, semestinya bank nak ambil geran sebagai gadaian dia, jaminan dia akan pegang geran tersebut. Andai kata jika anda bermasalah ataupun tidak bayar pinjaman dengan baik, installment dengan baik, bank 100% dia ada kuasa untuk menarik balik pemilikan tersebut dengan ambil tarik geran anda, dan kebiasaannya dia akan lelong rumah tersebut dengan harga tertentu. Jadi itulah sebabnya kebanyakannya institusi pinjaman, itu bank ataupun LPPC, dia nak penama ataupun pemohon loan itu ada nama dalam geran. Maknanya pemilikan penuh. Sebab dia tak nak isu apabila dia dah luluskan pinjaman, tiba-tiba rumah bangunan tu nama lain. Geran tanah tu nama lain. Jadi yang menyebabkan masalah apabila owner tanah tadi dia nak balik tanah dia. Tetapi sekarang ni banyak SOP ataupun cara yang menyebabkan boleh lulus. Tiada masalah jika penama dalam geran itu tidak sama dengan pemohon. Kerana ada beberapa bank yang telah pun menerima, tapi dia punya SOP dan juga caranya sangat ketat lah. Seterusnya adalah tapak redi pembinaan. Seperti mana saya maklum tadi, sebolehnya jika nak bina rumah, pastikan tapak rumah ataupun tapak tanah yang ingin dibina rumah tersebut dalam keadaan bersedia. Maksudnya bersedia terutamanya dari segi level tanah tersebut. Jika tanah itu rendah daripada jalan asal, jika anda perasan jika tanah itu dekat dengan jalan tar dan sebagainya, yang mana jalan sedia ada, sebolehnya tanah lot itu dia sama level dengan jalan jalan tar. Jika tidak sama, sebolehnya owner tanah tersebut tambun dulu tanah sampai dia sama level. Kerana jika tanah lot itu lebih rendah daripada jalan dan sebagainya, kerana level jalan itu adalah level yang standard yang digariskan oleh majlis, majlis kawasan, majlis daerah. Jika lot anda lebih rendah daripada jalan sedia ada, mungkin lot di sebelah ataupun keliling anda akan tinggi, dia akan ikut level jalan, dan tanah anda adalah level paling rendah. Berkemungkinan yang akan menyebabkan apabila hujan dan sebagainya, air akan mengalir ke lot tanah anda. Sebab tanah anda rendah daripada orang lain, yang akan menyebabkan air akan mengalir kepada rumah anda. Ini akan menyebabkan tanah di kawasan anda mungkin akan bertakung ataupun menyebabkan mendapan dan sebagainya, yang menyebabkan struktur tanah anda tidak dan menyebabkan faktor lah bangunan anda itu mungkin tanah itu jadi lembut dan sebagainya, yang menyebabkan faktor kepada longkang mungkin rosak, ataupun pengaliran air yang menyebabkan dia bau pasir, yang menyebabkan longkang mungkin tersumbat, mungkin rosak, yang menyebabkan ada kaitan dengan tangki kumbahan yang akan menyebabkan pasir masuk dan juga tersumbat dan sebagainya. Itu akan menjadi masalah. Jadi jika ada mereka yang ingin membina rumah, klien membina rumah, pastikan dia memenuhi tiga senarai ini, iaitu status apa, pastikan bangunan ataupun pertanian. Biasanya kalau nak buat pinjaman wajib bangunan. Yang kedua adalah penama dalam geran. Sebolehnya pemohon loan itu dia ada nama dalam geran. Tapi kalau nak buat cash, tak ada masalah, tak ada isu lah. Kerana kita tidak submission plan. Dan yang ketiga adalah tanah itu semestinya wajib
ready dalam pembinaan. Okey, jika dia tidak ready lagi, pastikan dia bersedia, dan jika tanah itu rendah, sila tambun dahulu sehingga tanah itu stabil dan sebagainya. Dan apabila tiga senarai ini telah memenuhi, kita akan pergi ke next step. Okey, saya akan terangkan video seterusnya. Wallahu alam.